Salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam kenyataan beliau di media mengatakan bahawa penyelidik lamar gelombang PN lebih besar melebihi PRU ke-15. Dan saya baca kenyataan yang dikeluarkan iaitu beliau mengatakan bahawa analisis dibuat sebahagian penyelidik melamarkan gelombang Perikatan Nasional pada 6 pilihan raya negeri kali ini dijangka lebih jauh lebih besar berbanding pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Di sini juga beliau mengatakan bahawa momentum PRN kali ini memperlihatkan angin perubahan rakyat untuk terus menyokong PN. Menurutnya, beliau antara penyebab rakyat menyokong PN ialah wujudnya kerjasama UMNO dan juga Pakatan Harapan. Dulu sebelum PRU ke-15, ahli UMNO tidak tahu pemimpin mereka menipu sehingga ada pendirian no DAP, maka ahli memegang kata-kata itu dan mengundi mereka dalam PRU yang lalu. Begitu juga dengan PHES yang kononnya tidak mau bekerja sama dengan UMNO atas beberapa isu integriti, namun akhirnya mereka bergabung membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Apa yang dia kata di sini juga, pembohongan itu menyebabkan rakyat marah kepada UMNO dan PHES. Jadi yang pertama saya nak menjawab Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Timbalan Presiden PAS. Kasihan PAS mempunyai seorang timbalan presiden yang suka membuat propaganda murahan. Itu pada saya satu propaganda murahan lah. Kerana beliau adalah seorang pemimpin yang suka bermimpi di siang hari. Yang kedua, analisa penyelidik mana yang Tuan Ibrahim Tuan Man nak katakan. Jangan kita cuma cakap. Kalau kita bercakap atas kosong, atas pentas, tanpa bukti, tanpa asas, itu namanya penipu dan pembohong. Apa bukti dia? Analisa daripada siapa? Siapa yang buat analisis? Penyelidik mana? Gelombang mana yang dilamarkan itu? Dalam pilihan raya mana-mana pun, kemeriahan untuk mereka bersama dengan parti mana yang mereka sokong, ini adalah biasa. Kalau hari ini mungkin kita tengok Pakatan Harapan mempunyai ramai orang yang berada di bawah apabila kita buat pentas ceramah. Mungkin orang ni hanya datang makan, orang datang pergi melihat, ada orang yang datang itu untuk melihat siapa tokoh yang mereka suka dalam penceramah itu dan berbagai-bagai faktornya. Bukan juga orang di kawasan sekitar situ, kadang-kadang daripada kawasan lain pun kita jemput apabila kita buat satu event besar. Maka tidak semestinya apabila ramai orang di situ satu gelombang yang akan menyokong kita. Jadi kita ni jangan perasan sangatlah. Itu yang saya boleh katakan. Walaupun PAS ke, UMNO, Barisan Nasional ke, PHES ke, PKR ke, DAP ke, Amanah ke, itu perkara yang lumrah. Jadi kita sebagai pemimpin analisa bukan berpandukan kepada cakap kosong. Ya. Jadi PAS jangan terlalu perasan lah. Kalau PAS ni dilihat lebih hebat, kalau PAS boleh kita lihat nilai sebagai boleh membawa satu gelombang menyokong PN lebih besar daripada PRU ke-15, maka tak payah ada negeri lain. Ada 6 buah negeri ni dah cukup. Sebab gelombang dia lebih besar. Mana datang manusia yang lebih. Pada PRU ke-15, seluruh Malaysia akan turun mengundi. Pada kali ini hanya 6 buah negeri. Macam mana gelombang itu lebih besar? Apakah bodoh punya pemikiran yang nak menipu rakyat ni? Gelombang orang daripada negeri lain datang. Itu jentera parti datang membantu. Adakah mereka layak mengundi? Tidak. Kan palui? Nah, dari isu yang beberapa kali saya dah jawab, yang mana apabila dia kata UMNO menipu ahli mereka, yang mana pendirian UMNO dan DAP, PAS juga kena ingat. Dia juga menyebut PN juga waktu itu. UMNO, Barisan Nasional bertanding solo. Perikatan Nasional bertanding solo. Pakatan Harapan bertanding solo. Okey? Selesai di situ. Yang mana apabila selesai PRU ke-15, jumlah kerusi yang dimenangi oleh semua parti ini tadi, tidak ada yang mencapai 112. Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan membuat satu propaganda bodoh lah. Saya jadi agak emosi menjawab ini kerana penipu pemimpin PAS ni. Tak habis-habis membuat propaganda menipu. Macam mana orang nak tubuh kerajaan? PHES ada 82 kerusi. BN ada 30 kerusi. Perikatan Nasional ada 74. So, apa yang berlaku? Mahu atau tidak, jalan ceritanya, yang di Pertuan Agong putuskan agar yang menghadap siapa? Yang menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim.
mengetuai Parti Pakatan Harapan yang majoriti terbesar dalam mereka menang dalam PRU ke-15 itu 82 kursi. Siapa lagi yang perlu dipanggil? Adalah komponen parti yang juga nomor 2 terbesar, yaitu Perikatan Nasional. Waktu dia pergi menghadap itu, ada 1 kursi belum dipertandingkan, jadi 73 kursi. Maka menghadaplah mereka ini. Dan juga seorang lagi pemimpin yang ikut, mungkin karena partinya menang majoriti agak besar, yaitu Presiden PAS. Yang di-Pertuan Agong putuskan agar PHS dan PN itu bergabung. Lepas itu PN menolak. Apa yang perlu dibuat? Tidak mungkin parti yang nomor 2 terbesar gabungannya nak menjadi kerajaan. Tidak adil. Harus PHS yang mengetuai untuk membentuk kerajaan. PHS yang harus membawa parti-parti lain menjadi kerajaan. Apa keputusannya? Yang di Pertuan Agong, yang mana semua rakyat tahu, meminta agar UMNO akur untuk, ataupun Barisan Nasional akur untuk bersama dalam kerajaan ini. Apabila UMNO Barisan Nasional ikut bersama menyertai Pakatan Harapan ini tadi, sudah ada satu majoriti mudah yang mana kita tahu 112 kursi. 82 campur 30, 112 kursi. Maka GPS yang awalnya jawapan dikeluarkan oleh Premier Sarawak selaku pengurusi GPS menegaskan bahawa kenapa waktu itu mereka awalnya menyokong kepada pimpinan Tan Sri Media Yassin yang kononnya mereka mendapat majoriti cukup, dan akhirnya buat pusingan you menyokong kerajaan yang ada hari ini dan diikutilah oleh parti-parti lain. Maka terjadinya. Jadi dalam isu nak mengatakan bahawa sisinya Barisan Nasional menipu, PHS juga tidak mahu bergabung dengan mana-mana parti. Tapi itulah kursi yang kita ada. Nak bentuk kerajaan harus ada majoriti 112, majoriti mudah. Maka janganlah Tuan Ibrahim, Tuan Man ni nak membuat satu pembohongan. Kalau PN nak menubuhkan kerajaan, dia ada 74 kursi. Boleh tak menjadi kerajaan? Tak boleh. Dia mengambil sokongan daripada GPS. Belum cukup juga. 74 campur 20 lebih. Masih jauh lagi. Perlu lagi sokongan daripada Barisan Nasional. Adakah Barisan Nasional nak menyokong mereka? Tergantung kepada Presiden. Kerana yang nak membuat gabungan untuk mereka jadikan kerajaan yang ada itu adalah ketua parti. Atas rundingan mereka bersama, majoriti yang banyak dalam komponen parti mereka untuk nak mengatakan siapa yang kita perlu bergabung. Maka itu keputusannya. Bukan menjadi pemimpin di Perikatan Nasional, kerja menipu rakyat, dah tahu RUU anti lompat parti telah pun diluluskan di parlimen, hege-hege buat SD untuk menyokong mereka. Itu namanya pembohong, yang mana juga hipokrit. Kamu sebagai ahli parlimen yang duduk sebagai ahli politik lama, kamu memutarbelitkan fakta yang tidak jelas, membohongi rakyat. Jadi mana pemimpin PAS, mana orang-orang PAS yang tak puas hati dengan hujah saya ni, tolong jawab hujah saya ni. Jangan menjadi penipu. Sebab itu saya kata pemimpin PAS ini kalau bab memutarbelit nomor 1. Kita tidak nak pemimpin yang ada di negara ini bercakap berputarbelit, berpusing-pusing isu kaum, berpusing-pusing isu agama, berpusing-pusing isu politik yang dilihat oleh rakyat. Sebenarnya bukan begitu, dipusingnya jadi begini. Maka hari ini saya harap rakyat menolak Perikatan Nasional ini yang banyak PAS yang di dalamnya ini menjadi kaki penipu. Itulah dia. Dia cakap rakyat marah kepada UMNO. Dia kata rakyat marah kepada Pakatan Harapan. Rakyat dah faham situasi, rakyat tak marah. Gelombang yang dia katakan ini, kita tunggu selesai PRN ke-6 buah negeri ini, baru kita boleh cerita. Tak payah dulu waktu PHS nak jadi kerajaan pada PRU ke-14 pun, siapa yang percaya boleh menang. Menang jadi kerajaan. Walaupun jatuh tetapi ikut pintu depan. PAS menjadi kerajaan adalah satu daripada komponen parti yang ada di Malaysia ni yang
tidak tahu malu, tidak pernah jadi kerajaan mengikut pintu depan. Jadi PAS ini jadi kerajaan ikut pintu belakang, memalukan. Sebuah parti yang hanya bercakap kosong. Itu pencerahan saya, sekian, terima kasih.